Antara paparan menarik hari ini. Beli SUV baru, Kerajaan Terengganu kata untuk jimat bukan boros. Tidak apa jika polis mahu buka kertas siasatan. Fahmi Fadzil belas apas tak pandai mengira. Penyokong Perikatan Nasional semakin mengarut. Rumah Menteri Besar Kelantan Muhammad Nasruddin Daud di Kampung Meranti Pasir Mas turut naiki air akibat banjir yang melanda beberapa negeri di Semenanjung. Namun banjir tidak menghalang Muhammad Nasruddin daripada meneruskan tugasan menerajui pentadbiran di negeri itu. Katanya paras air naik agak cepat. Lewat malam tadi kawasan rumah saya turut dinaiki air dan sekitar Kampung Meranti. Alhamdulillah pagi ini masih dapat melaksanakan tugasan rasmi ke pejabat untuk memimpin mesyuarat Esko Kerajaan Kelantan di Kota Darul Naim. Jumlah mangsa banjir dipindahkan di 6 negeri yang terjejas banjir terus meningkat kepada 28,310 orang dengan Johor dan Sabah menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. Pusat Kawalan Bencana Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan Kelantan kekal dengan jumlah mangsa tertinggi sebanyak 17,466 orang yang dipindahkan ke 89 pusat pemindahan sementara meningkat daripada 15,145 orang yang ditempatkan di 92 PPS. Di Terengganu pula, jumlah mangsa sedikit menurun kepada 10,103 orang yang berlindung di 113 PPS. Selangor pula dengan 4 mangsa yang ditempatkan di PPS daerah Kuala Langat, manakala 2 negeri terbaru dilanda banjir, Sabah dan Johor masing-masing merekodkan seramai 169 mangsa di 3 PPS dan 83 mangsa di sebuah PPS. Hujan berterusan juga dijangka berlaku sepanjang hari di Terengganu, di daerah Dungun dan Kemamat, Pahang, Jerantuk, Kuantan, Pekang dan Romping dan Johor, Segamat, Mersing dan Kota Tinggi. Sekretariat Solidariti Palestin tidak bimbang dengan pembukaan kertas siasatan berhubung perhimpunan berhampiran kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur. Penganjuran piket Solidariti Palestin itu memberitahu media bahawa adalah menjadi tugas polis untuk meneliti perkara sedemikian dan pihaknya tidak perlu takut kerana mereka menjalankan perhimpunan mereka dengan cara yang aman. It's okay. I mean, that's the job of the police. They will definitely they might receive some complaint. I'm not sure whether they themselves complain or they receive complaint from public. They will do their job to investigate, and anytime that we are needed to cooperate, we will cooperate. Dia berkata bahawa mereka tidak meramalkan sebarang isu akan timbul. Through this, but we are confident. The gathering so far is 48 hours. We are law-abiding, peace-loving Malaysian, and we have done this gathering Kepung Demi Palestine in the most orderly and the most harmonious way. Terdahulu, Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintendent Azhari Abu Samah berkata, kertas siasatan dibuka di bawah Akta Perhimpunan Aman 2012 kerana menganjurkan acara tanpa permit. Dia berkata polis masih belum memanggil penganjur piket untuk merekodkan kenyataan mereka kerana menunggu Perhimpunan Aman berakhir Ahad ini. Katanya para peserta ketika ini masih patuh arahan polis dan mereka tidak menghalang laluan jalan raya di kawasan itu. Selain itu, anggota-anggota polis juga berkawal dan meninjau kawasan itu pada setiap hari selama 24 jam. Mengulas tindakan segelintir peserta yang memasang kemah di kawasan itu, Azhari berkata polis tidak berhak merobohkan kemah berkenaan kerana tidak dipasang di hadapan bangunan kedutaan Amerika Syarikat. Katanya kemah-kemah itu didirikan di kawasan laluan pejalan kaki supaya itu di bawah bidang kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemah-kemah berkenaan dipasang di kawasan siar kaki, maka itu di bawah kawalan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk diambil tindakan. Piket itu adalah inisiatif rakyat Malaysia yang prihatin dengan perang di Gaza, di mana lebih 20,000 rakyat Palestin telah dibunuh oleh tentera Israel dalam tempoh 3 bulan. Menurut SSP, piket itu adalah simbolik pada pengepungan di Gaza dan mereka juga menuntut dihentikan pembunuhan rakyat Palestin dan gencatan senjata segera. Di Kepung. Itulah sebab kita gunakan tema Kepung. Bukanlah kita kepung siapa-siapa, kita hanya nak ingatkan bahawa rakyat Gaza sekarang hidup sengsara kerana dikepung oleh Israel. Dan kita kata kepung ini secara simbolik saja. Kita tak halang lalu lintas, kita tak halang kemasukan orang ramai ke duta Amerika Syarikat, dan juga kita dirikan khemah ini sebagai ingatan bahawa rakyat Palestin sekarang majoriti duduk dalam khemah. Tapi kita rakyat Malaysia harus berasa bersyukur
Kerana sekurang-kurangnya kita duduk dalam kemah selesa, tidak harus takut ada bom akan jatuh dari langit. Kita harus sentiasa ingat bila kita duduk dalam kemah, ini memberi kita peluang untuk menrefleksikan kesengsaraan orang Palestin di Gaza. Mereka sudah tak ada tempat duduk, ahli keluarga sentiasa diancam dan nyawa mereka bila-bila masa saja mungkin akan hilang sebab pembedihan, sebab serangan yang tidak berprimanusiaan oleh pihak Zionis ini. Perhimpunan itu melibatkan sejumlah 48 NGO yang terdiri daripada pertubuhan masyarakat, belia dan pelajar serta pelbagai kumpulan politik. Setiausaha Kerajaan Negeri Terengganu, Tengku Farouk Hussein Tengku Abdul Jalal mengesahkan pembelian 10 kenderaan utiliti sukan baru bagi menggantikan kerajaan rasmi kerajaan negeri. Malah dia dilaporkan berkata, pembelian itu mampu menjimatkan kos penyelenggaraan kenderaan lama yang diluluskan di bawah belanjawan negeri pada tahun lalu. Katanya setakat ini SUV yang dibeli pada Mei lalu belum lagi diagihkan termasuk pada Ahli Majlis Kerajaan Negeri ESCO. Pembelian kenderaan ini tidak perlu dipolitikkan kerana ia diluluskan melalui bajet tahun lalu. Kenyataan Tengku Farouk Hussein sekaligus menjawab persoalan yang timbul berhubung isu yang berbangkit sejak beberapa hari lalu. Terdahulu tulas keping gambar di media sosial yang memaparkan beberapa buah kenderaan SUV didakwa dibeli oleh Kerajaan Terengganu. Perkara itu kemudiannya dibangkitkan bekas Ketua Penerangan UMNO Terengganu, Wan Abdul Hakim Wan Mokhtar yang meminta Kerajaan Negeri menjelaskan perkara itu. Menurutnya, pembelian kenderaan rasmi baru itu tidak menyalahi mana-mana peraturan namun ia dilihat janggal dalam keadaan kewangan negeri yang agak terhad ketika ini. Katanya tiada sebarang masalah dari segi tata cara dan peraturan sekiranya pembelian itu ada diperuntukkan dalam belanjawan 2023 atau dibeli melalui dana Terengganu Incorporate atau anak-anak syarikat yang diluluskan oleh lembaga pengarah. Cuma yang menjadi isunya, adakah ia satu keperluan mendesak? Apatah lagi pembayaran dana khas hasil petroleum yang disalurkan dari kerajaan pusat agak terhad jumlahnya. Bagaimana dengan bayaran lain yang perlu dilunaskan oleh kerajaan negeri seperti dalam belanjawan 2023, yang mana satu lebih utama, rakyat atau ESCO? Sementara itu, Tengku Farouk Hussein berkata pembelian kenderaan itu tidak menyalahi mana-mana peraturan selain diluluskan bersama kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Perhutanan Negeri. Katanya tetapi pembelian itu kenderaan Jabatan Perhutanan tidak pula dipertikaikan termasuk oleh pemimpin politik. Sudah menjadi kebiasaan kerajaan negeri untuk menyediakan kenderaan baru kepada ketua jabatan termasuk ESCO kerajaan negeri. Ketika kerajaan negeri terdahulu berlakunya pembelian kenderaan rasmi baru bagi menggantikan kenderaan lama bagi menjimatkan kos penyelenggaraan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad memang terkenal dengan kenyataan-kenyataan sinis dan sindirnya yang tajam lagi pedas. Terbaru, Mahathir mempelih pihak berkuasa sambil menggesa kerajaan menahan remas semua mereka yang memegang gelaran Tun termasuk dirinya jika tidak mendedahkan sumber kekayaan mereka. Kenyataannya itu selepas SPRM melancarkan siasatan terhadap bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin juga bergelar Tun dan adalah sekutu rapat Mahathir berhubung dakwaan pengubahan wang haram dan rasuah. Katanya, saya bersetuju sepenuhnya bahawa Tun perlu disiasat. Jika mereka tidak menjelaskan di mana atau bagaimana mereka mendapat wang itu, harta mereka harus disita. Tidak perlu mendapatkan bukti dokumentari tentang salah laku mereka. Syarat wang sangka sahaja sudah memadai. Tun bukan sahaja perlu disiasat, mereka juga perlu diremas sehingga mereka mendedahkan sumber wang mereka. Jika mereka tidak berbuat demikian, ia pasti kerana mereka mahu menyembunyikannya. Minggu lalu, SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai komersial tinggi milik Daim dan keluarganya. Ini dilaporkan berlaku selepas bekas menteri itu enggan mematuhi permintaan SPRM untuk mendedahkan pegangan kewangannya dan keluarganya. Penyitaan itu dikaitkan dengan penyiasatan anti pengubahan wang haram yang bermula pada akhir Mei lalu mengenai transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Urus niaga itu melibatkan syarikat senarai awam Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM. Agensi anti rasuah itu juga dilaporkan sedang menyiasat perniagaan Daim dan bagaimana tokoh korporat itu memperoleh semua asetnya. Mahathir pada catatannya hari ini secara sinis berkata, rasuah mesti dibanteras dengan apa cara sekalipun, melainkan peguam negara percaya tuduhan itu bermotifkan politik. Katanya jika peguam negara berpendapat tuduhan itu berpunca daripada politik, adalah hak peguam negara untuk tidak meneruskan pendakwaan. Pasport perlu dipeluangkan, ini adalah hak AG. Mahkamah tidak boleh mempersoalkan keputusan peguam negara. Mahathir juga dipercayai merujuk kepada keputusan Jabatan Peguam Negara untuk menarik balik tuduhan rasuah terhadap Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zaid Hamidi, antaranya atas sebab kebimbangan terhadap dakwaan penganiayaan politik. Bekas ahli Parlimen Langkawi itu juga merujuk kepada anak didiknya Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang dijatuhi hukuman sebat atas kesalahan rasuah. Katanya Malaysia benar-benar mengikut kedaulatan undang-undang, malah pesalah pertama mesti menerima kuasa penuh kedaulatan undang-undang. Jika hukuman sebat adalah wajib, maka pesalah mesti disebat. Di Malaysia, undang-undang adalah tertinggi.
kita semua mesti mematuhinya. Tindakan PAS menyatakan bahawa dua kawasan parlimen di Kuala Lumpur iaitu Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak sebagai kawasan majoriti bukan Melayu dijawab sinis oleh ahli parlimen kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi dan juga ahli parlimen Lembah Pantai, Fahmi Fadzil berkata, beliau sendiri tidak faham macam mana cara PAS membuat kiraan. Katanya, saya tidak faham macam mana PAS kira majoriti, macam mana 40% lebih banyak daripada 60% pula. Patutlah dulu Pakatan Harapan ada 82 kerusi, dia yang ada 74 kerusi pula mengaku ada majoriti cukup jumlah. Melalui Twitter PAS Pusat, PAS mendakwa Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak adalah kawasan campuran yang majoritinya dikuasai oleh kaum selain Melayu. Fahmi memberikan fakta yang menunjukkan kedua-dua kawasan parlimen itu mempunyai majoriti orang Melayu. Di Lembah Pantai, pengundi Melayu adalah 59.13%, Cina 19.11%, manakala India 17.16%. Di Bandar Tun Razak yang diwakili oleh Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail, jumlah pengundi Melayu adalah 62.10%, Cina 26.85%, manakala India 8.73%. Penyokong pembangkang hingga kini masih lagi menyebarkan propaganda kononnya kerajaan perpaduan bakal tumbang dalam masa terdekat walaupun sudah berkali-kali jangkaan mereka meleset. Bahkan timbul dakwaan bahawa kerajaan pusat akan bertukar Jumaat ini selepas beberapa kali tarikh yang digembar-gemburkan tidak berlaku apa-apa. Sudah lebih setahun sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengetuai pentadbiran negara, namun ura-ura Perdana Menteri baru akan mengangkat sumpah cuma dilihat sebagai persepsi yang dimainkan Laskar Cyber. Terbaru, salah satu akaun pro-PN mendakwa Rafizi Ramli pada 25 Disember lalu telah bertemu dengan dua orang tun untuk menyelamatkan kedudukan Perdana Menteri. Perkara itu turut menaik perhatian Rafizi yang menganggap propaganda mereka semakin mengarut. Kata Rafizi di media sosialnya, makin mengarut dah ni, satu hari 25 Disember aku duduk rumah melayan 11 tun. 11 kucing-kucing aku yang melantun dekat rumah. Sementara itu, menerusi satu kumpulan di Telegram, pelbagai andai yang ditimbulkan antaranya kerajaan bakal bertukar pada jam 5 petang ini. Ahli Parlimen Bangi Syahrid Zan Johan pula dalam ciapan DS berkata ada pihak yang sedang membiayai Laskar Upahan Cyber untuk terus membawa propaganda kerajaan tumbang walau hakikatnya tiada apa berlaku. Katanya, nasihat saya abaikan sahaja mereka, habis dana senyatlah mereka. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Dalam TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.